Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بحق إيماننا وخاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم فقهنا في الدين وألمنا التأويل وألهمنا رشدك واهدنا إلى صراطك المستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amma ba'd. Yang dimuliakan tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, sidang hadirin, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan fizikal dan juga rohani kepada kita untuk kita sama-sama hadir ke rumah Allah pada malam yang mulia ini. Kita duduk seketika, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menambahkan dan juga menguatkan keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan di atas apa yang telah kita lakukan, sama ada disedari ataupun tidak disedari. Mudah-mudahan dengan sedikit waktu dan juga usia-usia yang berbaki dapat kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pasti kita akan berjumpa dengan suatu hari yang disebut di dalam Al-Quranul Karim yang sering kita ulang, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, iaitu suatu hari yang tidak lagi memberi manfaat kepada segala harta benda dan anak pinak, melainkan orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera. Orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mukanya bercahaya dan berseri-seri pada hari mahsyar untuk menerima kitab amalan mereka dengan wajah yang berseri-seri, bukan dengan perasaan gelisah, takut dan gentar. Mudah-mudahan kita semua digolongkan di kalangan orang-orang yang saleh, orang-orang yang mendapat hidayah dan juga petunjuk, seterusnya mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti mudah-mudahan. Seterusnya tuan-tuan, pada minggu-minggu yang lalu kita telah menghampiri tajuk yang seterusnya, iaitulah tajuk adab-adab tidur. Tetapi sebelum tu kita telah bincang mengenai adab mempersiapkan diri untuk sembahyang pada muka surat 60. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung muka surat 63.
Muka surat 63, iaitulah kita masih berada pada adab-adab mempersiapkan diri untuk sembahyang. Perenggan yang kedua, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. Apabila cahaya matahari menjadi kuning sudah hampir waktu maghrib, maka bersegeralah engkau pergi ke masjid sebelum tenggelam matahari. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dalam surah Al-Isra, tuan-tuan tengok, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ghasaqil lail, itulah kenyataan ulama mengatakan masuknya waktu malam, adanya salat maghrib dan juga salat isya. Maka bersegeralah engkau pergi ke masjid sebelum tenggelam matahari dan penuhkan waktumu dengan bermacam-macam tasbih dan istighfar. Walaupun pengarang kita hanya menyebut dengan beberapa bentuk kebaikan yang kita boleh lakukan, dengan bermacam-macam tasbih, iaitulah bukan hanya dengan subhanallah, dan juga kita katakan tahlil lah mudah, tasbihnya, membesarkan Allahnya, takbirnya, tahlilnya, dan istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya pada pagi Jumaat, bahkan setiap hari kita mesti istirja' kepada Allah, istirja' balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dosa yang kecil, tuan-tuan, yang kita lakukan pada hari tersebut, yang tanpa disedari boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita melafazkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bukan hanya terkhusus sebaik sahaja kita menunaikan sembahyang, bahkan di warna mana waktu sahaja, di siang hari dan malamnya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara beristighfar. Lafaz yang paling pendeknya astaghfirullah. Kita tambah lagi sifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Azim, astaghfirullahal azima, iaitulah Allah yang maha agung, yang maha besar. Ataupun panjang lagi, ataupun bagi orang yang ingat Sayyidul Istighfar, besar sangat fadilatnya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa ahdika mustata', a'udzu bika min syarri ma sana', abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ataupun ada tertinggal sedikit di tengah-tengah tu, Sayyidul Istighfar, penghulu kepada sekalian istighfar. Sebab itu Al-Imam Asy-Syahid Hasanul Banna, pengasas Ikhwanul Muslimin di Mesir suatu ketika, sebuah badan yang kontroversi zaman berzaman pada hari ini. Kalau kita baca perjuangan dan juga bagaimana sebuah pertubuhan dakwah Ikhwan al-Muslimin, Ikhwan al-Muslimun di Mesir, yang digagaskan oleh Al-Imam Asy-Syahid Hasanul Banna, yang bukannya beliau daripada latar keturunan pengajian Islam, bukannya seorang ustaz, bukannya seorang profesor, tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memilih di kalangan jutaan, bahkan ramai sekali masyarakat Mesir 1920-an ketika itu, seorang pemuda yang cekal tabah hatinya untuk mengasaskan pertubuhan ini bagi menggerakkan dakwah yang bukan hanya tertumpu kepada golongan-golongan bangsawan, birokrat dan juga pemerintah. Bahkan beliau pergi ke segenap ceruk negara Mesir,
Yang bukan hanya mereka itu berdakwah melalui lisan tulisan, tetapi mereka di antara gagasannya ialah menyuburkan kefahaman manusia tentang Islam dengan cara kekuatan rohaniyah. Antara salah satunya tuan-tuan iaitulah mengamalkan al-ma'thurat. Al-ma'thurat ada dua bahagian berupa susunan zikir-zikir, al-wazifah al-kubra, al-wazifah as-sughra. Yang kalau kita beli pada hari ini RM2.50 sahaja. Ada saya kecil, saya poket, ada saya besar sedikit. Yang dibaca selepas waktu subuh dan juga selepas waktu asar. Antaranya ada kandungan salah satu lafaz zikir, doa dan juga ayat Quran yang diambil. Antaranya ialah Sayyidul Istighfar. Kita baca Quran Arab tersebut, kita tengok maknanya, Masya Allah. Di awal pagi saat kita buka mata, kita menunaikan solat dan sebagainya, kita akur dengan kekurangan diri sebagai seorang hamba yang hina lagi dina. Lalu kita lantas menyebut Sayyidul Istighfar tersebut sebagai iktiraf keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mengakui kelemahan kita sebagai sang hamba. Kalau kita tengok maknanya dalam 4 rangkap itu saja tuan-tuan, walaupun kita kata panjang singkit daripada Qul Huwallah, walaupun dia bukannya ayat Quran, kita baca, kita tengok, tak perlu hafaz, tetapi benda yang berupa zikir ini apabila kita baca selalu, kita letak dalam dashboard kereta kita umpamanya, kita baca selalu tuan-tuan, insya-Allah. Kalau kita istiqamah 30 hari tuan-tuan, hari ke-31 barangkali dia akan menjadi lekat di bibir kita. Semestinya kita sentiasa beristighfar balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah satu kata-kata hikmah yang disebut oleh para ulama, tokoh-tokoh tasawuf, ialah la saghirata ma'a al-istighfar. Tidak ada jenis dosa kecil yang diampunkan melainkan dengan istighfar. Wala kabirata ma'al israr. Dan tidak lagi dianggap dosa besar itu apabila sering melakukan. Sering melakukan dosa tersebut, umpamanya dosa kecil, lama-lama dia tidak lagi dianggap sebagai suatu dosa yang kecil. Apabila individu hamba tersebut sering melakukannya. Bahkan kita tahu dalam syariat kita dosa kecil, dosa-dosa yang melibatkan panca indera anggota hawas, tangan kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, semuanya boleh menjadi mazinnah, punca dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa kecil ini boleh diampunkan dengan kita balik semula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan ketelanjuran lisan kita dan benda-benda yang melibatkan anggota. Tetapi dosa besar tidak boleh diampunkan dengan istighfar melainkan sang hamba tersebut melakukan taubat yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Surah At-Tahrim. Kamu bertaubat wahai orang beriman, kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang nasuh,
taubat yang bersungguh-sungguh. Antara al-ma'thurat tersebut kandungannya berupa zikir sahaja tuan-tuan. Dibacanya 3 kali. Dia ada al-wazifah as-sughra, al-wazifah al-kubra. Al-wazifah al-kubra ini panjang sedikit. Kalau lepas subuh agak lewat kita nak pergi pejabat jauh, barangkali rumah jauh dengan pejabat, bagi mereka yang kerja umpamanya, mereka boleh ambil pilihan yang kedua, alternatifnya al-wazifah as-sughra, yang lebih pendek sedikit. Dan ada doa-doanya selepas ini disebut oleh pengarang kita. Doa inilah juga dimasukkan sebagai doa penutup dalam al-ma'thurat tersebut. Kerana kelebihan waktu ini, pengalaman kita masa sekolah 90-80-an dahulu, kadang-kadang hari sekolah sekalipun, kita di peringkat sekolah, saya di peringkat sekolah 80 lebih, 86 dahulu, berapa puluh tahun, di peringkat menengah, lepas sembahyang subuh di surau itu diagihkan kertas. Kertas itu bertulisan tangan ketika itu. Tidak tahu siapa yang menulis. Disalin balik barangkali. Disalin balik, cantik tulisannya. 2 helaian di photostat, berada di dalam bakul di tepi imam. Lalu dibudayakan selebaik sahaja salat subuh terus dibahagikan. Tidak ada wirid, terus kita akan baca maksurat tersebut, selesainya 6.30, lebih kurang macam itulah, 6.40, kerana kita nak pergi makan sarapan pagi. Itulah di alam menengah, itulah yang mula-mula kita mengenali al-ma'thurat. Dan selepas itu kita semakin dewasa, semakin belia, kita telusuri dari mana asalnya punca al-ma'thurat ini. Rupanya dia diasaskan oleh al-Imam Asy-Syahid Hasanul Banna untuk menyuntik kepada pemuda-pemuda Islam ini bukan hanya kekentalan semangat ruh Islamnya, bahkan kekuatan rohaniyah jiwa seorang pemuda Muslim ini juga bagaimana nak berdepan dengan manusia, nak terjun ke bidang dakwah dan sebagainya. Bermacam-macam tasbih istighfar kerana kelebihan waktu ini sama ada dengan kelebihan waktu setelah sembahyang subuh hingga terbit matahari. Betapa besar fadilat. Ada orang dia baca tilawah Al-Quran, kalau tidak ada majlis tausiah ataupun kuliah, kalau berada di masjidnya, dia berzikir, beriktikafnya, Masya Allah. Banyak perkara-perkara yang boleh diisi. Allah berfirman, wasabbih bihamdika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah kamu memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya. Sebelum tenggelam matahari. Dan baca olehmu sebelum tenggelam matahari itu akan surah wasyamsi wa duhaha dan surah wal laili idza yaghshaha, surah al-falaq dan surah an-nas. Nak baca surah lain pun boleh, tapi nak ceritakan bahawa surah tersebut Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, matahari, wasyamsi wa duhaha. Dalam surah lain, apabila kita sembahyang duha, dibaca padanya surah ad-duha, kita Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan keagungan keberkatan waktu duha. Wal laili idza saja, wal laili idza yaghshaha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam yang Allah perselisihkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, adanya siang, habisnya siang, adanya malam. Begitulah Allah Subhanahu wa taala sebagai maha berkuasa, mukawwirul laili wan nahar. Dalam banyak ayat Al-Quran, antaranya ayat akhir surah
Ali Imran tak silap saya, inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Allah Subhanahu wa taala memuji keagungan bahawa pertukaran siang dan malam ini merupakan salah satu tanda kebesaran, ayatu min ayatillah, salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ianya menjadi pedoman, peringatan dan pengajaran kepada orang-orang yang ulul absar, ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Dan biarlah matahari tenggelam sedangkan engkau sibuk dalam zikir dan istighfar. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menjadikan fadilat, kelebihan di malam hari ini. Dalam surah An-Naba Allah Subhanahu wa taala menyebut, yang sering kita bacakan ayatnya, waja'al laila libasa. Allah jadikan malam kepada kita pada malam. Allah jadikan malam ini sebagai libas, pakaian. Iaitulah sebagai satu bentuk metafora ataupun simbolik nak mengatakan bahawa malam ini manusia berehat. Burung yang berterbangan di awan di langit yang tinggi sekalipun mencari makan, akhirnya pada waktu senja, waktu rembang akan pulang ke sarang ke sangkarnya. Begitulah kehidupan manusia, ada batasannya. Bahkan bukan hanya selama-lamanya kita mencari rezeki, bahkan ada waktu-waktunya Allah Subhanahu wa taala datangkan malam kita balik. Berbanding dengan orang-orang barat, orang-orang barat mereka tidak mengenal penat lelah dan sebagainya. Apatah lagi negara-negara yang mengamalkan sistem ekonominya kapitalis dan juga sebagainya, tidak mengira siang dan malam bertukar ganti 24 jam tersebut. Habuannya dunia. Memang mereka akan mendapat harta yang banyak, kekayaan, kemewahan dan sebagainya, tetapi rohaniyahnya kosong. Rohaniyahnya kosong. Tidak ada makanan rohani. Tetapi orang-orang yang beriman akan sentiasa teguh dengan ajaran dan prinsip yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan an-nahar, siang hari, sebagai ma'ash, suatu penghidupan kepada manusia. Maka bertebaranlah manusia di muka bumi, nelayan menaiki bot untuk mencari ikan di lautan dan sebagainya. Di darat dan di bumi Allah Subhanahu wa taala bentangkan pelbagai rezeki. Allah bentangkan yabsutur rizqa. Allah bentangkan rezeki yang banyak yang melimpah ruah kepada hamba-Nya. Apabila engkau mendengar azan maghrib, maka jawablah seperti jawaban yang telah disebutkan, dan setelah habis menjawab azan, hendaklah engkau membaca doa, Allahumma inni as'aluka inda ikbali lailik wa idbari naharik wa huduri salatika wa aswati du'atik an tu'tiya sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata wasyaraf wad darajatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Boleh kita jawab dengan ni. Sebab itulah saya katakan dua rangkaian yang pertama ini, Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailik wa idbari naharik, ini antara kandungan doa sebaik sahaja kita membaca al-ma'thurat tersebut. Tetapi lafaz yang masyhur yang kita ingat kerana tengok TV 1 zaman 80-an dahulu, zaman TV hitam putih dulu kan, azan maghrib TV 1 dahulu telah pun menyiarkan Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatul qa'imah. Itu sahaja dia punya lafaz doa selepas kita mendengar azan. Tahun 80-an dahulu, zaman televisyen rumah kita barangkali
hitam putih. Tidak ada siaran color warna lagi dahulu kan. Telah pun menyiarkan terpampang pada pukul 7 suku waktu maghrib tersebut doa itu. Maka ianya menjadi lekat. Kita tengok selalu dia akan menjadi hafal dengan sendirinya. Maknanya yang baik. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketika datangnya malam dan hilangnya siang, dan ketika hadirnya waktu sembahyang, dan ketika kedengaran suara pemanggilmu, bahawa engkau berikan kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, tempat yang tertinggi di dalam syurga, kelebihan kemuliaan darjat yang tinggi berikanlah kepada baginda tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak akan menyalahi janji, engkau tidak memungkiri janji. Setelah itu kerjakanlah sembahyang fardu maghrib, dan setelah sembahyang maghrib kerjakanlah 2 rakaat ba'diyah maghrib. Sebelum engkau berkata-kata, dan jikalau engkau tambahkan setelah 2 rakaat itu 4 rakaat yang lain, maka itu satu perbuatan yang sunat awabin. Paling kurang 2 rakaat ba'diyah. Bila akan berakhir, kita sebutkan pada minggu yang lalu, salat ba'diyah ini dia akan berakhir apabila masuknya waktu yang ke seterusnya, waktu salat yang ke seterusnya. Ba'diyah maghrib dengan maksud intihaul waqti, berakhirnya salat sunat ba'diyah 2 rakaat selepas maghrib ini apabila masuknya waktu Isya. Walaupun 10 minit lagi kita masih boleh sembahyang ba'diyatul Isya. Dan jikalau engkau kuasa beriktikaf di dalam masjid antara maghrib dan Isya, maka itu terlebih baik, dan hendaklah engkau penuhkan waktu itu dengan sembahyang dan doa. Maka itu terlebih afdal dan sangat banyak kelebihannya. Dan waktu antara maghrib dan Isya inilah yang dikatakan nasyiatul lail, permulaan malam. Kerana pada waktu itu permulaan kembangnya malam. Ini masih lagi nasyiatul lail ni khilaf ulama. Ada beberapa tafsiran ulama, tak silap saya lupa membawa rujukannya, tapi saya pernah baca. Dan nasyiatul lail yang disebutkan kelebihannya dalam Al-Quran itu ialah mengisi waktu permulaan malam dengan sembahyang. Iaitulah nasyiatul lail ini dalam surah Al-Muzammil. Di bawah itu tuan-tuan, inna nasyiatal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadah yang dikerjakan pada awal malam itu nasyiatul lail. Tafsiran nasyiatul lail itu apa dia? Awal malam, yang lebih kuat kesannya dan lebih mantap bacaannya. Antaranya permulaan malam itu ataupun kembangnya malam itu bermulanya waktu maghrib tersebut. Sebahagian ulama mengatakan antara amalan yang berfaedah, yang boleh mendekatkan diri sang hamba tersebut, ialah dengan membaca Al-Quran, termasuk tadarus Al-Quran, termasuk kita katakan belajar Iqra' dan sebagainya, termasuk membetulkan Al-Fatihah dan sebagainya, iaitu ialah mengisi waktu permulaan malam dengan sembahyang. Walaupun sebahagian ulama ada mengatakan bahawa perkataan nasyiatul lail itu bermaksud bangun beribadah di waktu keheningan malam, yakni qiyamul lail. Inna nasyiatal lail hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila. Nasyiatul lail, setengah pendapat yang lain mengatakan qiyamul lail, bangun 1/3 malam. Kita katakan beribadah di waktu tengah malam, tahajud dan sebagainya. Dan telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada maksud firman Allah,
tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tam'a. Surah As-Sajdah yang kita baca pada pagi Jumaat itu tuan-tuan, innama kita sujud, kemudian sujud tilawah tersebut, sujud sajadah tersebut, kita bangkit, lalu imam akan menyambung ayat yang keseterusnya, iaitulah ayat yang tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsun. Akhir, jadi renggang lambung mereka dari tempat tidur. Mereka bangkit berdoa akan Tuhan mereka kerana takut akan seksa dan berharap akan pahala. Tatajafa junubuhum, renggang lambung, maknanya mereka renggang lambung mereka, pinggul, maknanya bangkit. Orang yang sedar, orang yang takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, ringan tubuh badannya untuk bangkit berdoa, bangkit bersujud dan juga rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufan wa tam'a, mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dalam peperangan Tabuk, dalam yang disebut sebagai Sa'atul Usrah, perang yang mana orang Islam mengalami kesusahan, keperitan dan juga kegentingan. Daripada perang Tabuk inilah yang disebut dalam surah Al-Bara'ah. Tuan-tuan tengok dalam surah At-Taubah, bagaimana 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 sahabat yang akhirnya mengakui tidak turut serta, yang jelas dikatakan munafik, apabila perintah supaya turun ke medan peperangan. Tetapi di kalangan mereka 3 orang, wa 'ala thalatsil ladzina khulifu, ada 3 orang pemuda yang takhalluf, yang sengaja lari, tidak ikut perintah. Dan Allah rakamkan dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ini, yang akhirnya menerima hukuman daripada Nabi SAW dan juga menerima tempelak daripada Allah Subhanahu wa taala melalui surah At-Taubah ini. Di antara ayat-ayat yang sebelum itu disebut sebagai infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Allah perintahkan walaupun dalam malas sekalipun. Ini bab perang. Infiru, hendaklah kamu keluar bersegera, khifafan wa thiqala, dalam keadaan kamu ringan, dalam keadaan kamu malas sekalipun, oleh kerana satu perintah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dalam kamu berjihad bi amwalikum wa anfusikum, dengan segala harta benda kamu dan juga jiwa raga kamu, fi sabilillah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Perintah berjihad dalam konteks ayat tersebut, peperangan Tabuk ataupun Sa'atul Usrah, apatah lagi kita dalam keadaan yang tidak berperang, kita dalam keadaan tidak dihambat dan tidak dikejar oleh musuh, kita lena di atas tilam yang tebal, di dalam bilik yang kondusif dan sebagainya, yang tidak ada hambatan, tidak ada musuh dan sebagainya, dengan penuh keselesaan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya sujudlah, rukuklah kepada aku apabila tibanya waktu sembahyang dan sebagainya. Maka dikatakan tatajafa junubuhum. Maka inilah menjadi pemisah di antara orang yang beriman, orang yang saleh, orang yang bertakwa.
untuk meringankan jiwa dan dirinya, bangkit sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah datangkan ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Nak menggambarkan dalam keadaan kelenaan, tidur yang begitu nyenyak dan juga menyeronokkan tersebut, apabila datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala, renggang lambung mereka dari tempat pembaringan tidur mereka kerana menyahut perintah dan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW menjawab, itulah sembahyang di antara maghrib dan isya, kerana sembahyang pada ketika itu menghilangkan dosa pekerjaan yang sia-sia di permulaan siang dan membersihkan seluruh dosa pada bahagian akhirnya. Apabila masih waktu isya dan sudah selesai azan dan doanya, maka kerjakanlah sembahyang qabliyah isya 4 rakaat untuk menghidupkan waktu di antara azan dan iqamah. Maka kelebihannya sangat banyak, di antaranya disebut dalam sebuah hadis, inna du'a bainal adhan wal iqamati la yurad. Doa di antara azan dan juga iqamah itu tidak ditolak. Salah satunya doa waktu-waktu doa yang mustajab ataupun istijabah. Bukan satu waktu ini sahaja. Pada hari Jumaat, doa di antara dua khutbah, apabila khatib duduk di atas mimbar seketika untuk memulakan khutbah yang kedua, doa pada waktu sahur, para malaikat al-muqarrabun, malaikat rahmat turun memayungi, memberi rahmat kepada mereka yang sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang dizalimi, doa orang yang dalam kesempitan dan sebagainya, doa di tempat-tempat yang sememangnya menjadi al-ardul muqaddasah, al-mubarakah, tempat-tempat yang suci, tempat yang mulia, semestinya menjadi asbab keberkatan. Antaranya iaitulah doa di antara azan dan iqamah la yurad. Kemudian adalah engkau mengerjakan sembahyang fardu isya dan sembahyang ba'diyah 2 isya 2 rakaat, dan baca oleh pada rakaat pertama surah As-Sajdah atau surah Yasin. Baca rakaat yang kedua akan surah Al-Mulk ataupun Ad-Dukhan. Ini selain dibaca dalam sembahyang, ini di antara surah-surah yang disebut sebagai surah Al-Munjiyat. Al-Munjiyat, surah penyelamat, yang kalau kita tidak baca pada dalam sembahyang sekalipun, kita boleh melazimi mengamalkan membacanya sebelum tidur pada siang hari. Antaranya Al-Mulk, kita mengakui kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal, tidak akan hancur, yang tidak akan runtuh. Kita menyaksikan sifat-sifat yang mulia dalam surah Al-Mulk tersebut. Surah Ad-Dukhan, maka membaca surah-surah ini telah warid, telah datang daripada Nabi SAW. Selepas itu hendaklah engkau tambahkan 4 rakaat dengan 2 kali salam. Maka telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW dan akan kelebihannya yang sangat besar. Di samping surah Yasin, kita gilakan lepas kita baca Yasin, ada masa kita baca surah Ad-Dukhan. Minggu ni, minggu depan, kita baca Yasin juga, kita baca surah Al-Mulk. Minggu ni kita baca Yasin, minggu ketiga kita baca surah Al-Waqi'ah. Banyak kelebihan hadis-hadis kalau kita nak sebutkan baik surah demi surah ini. Man qara'a, sesiapa yang membaca surah Al-Waqi'ah lam tusibhul faqah, dia tidak akan dihinggap penyakit al-faqah, papa kedana dan sebagainya. Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, As-Sajdah, Al-Mulk. Masya Allah. Selepas itu adalah engkau kerjakan sembahyang sunat witir 3 rakaat paling kurang dengan 2 kali salam. 1 rakaat, kemudian innallaha witrun yuhibbul witra, Allah itu tunggal esa, yuhibbul witra, 1, 3, paling minimal lah. Salat witir, salat penutup kepada salat-salat sunat. Semayang pagi, semayang duha,
semayang ba'diyah, semayang rawatib yang mengiringi solat fardu kita. Akhir sekali kita tutup dengan solat witir. Bukan hanya witir ini glamour pada bulan Ramadan sahaja tuan-tuan. Setiap hari solat witir ini ada. 1 rakaat, 3 rakaat, dengan 2 kali salam, ataupun nak wasal 3 kali salam pun boleh. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat yang pertama akan surah Sabbihis, rakaat yang kedua surah Al-Kafirun yang kita maklum semua, Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Dan jikalau engkau berazam untuk bangkit sembahyang malam, sembahyang tahajud, maka akhirkan sembahyang witir ini, kerana sembahyang witir itu lebih baik dibuat la witrani fi lailatin. Sembahyang lepas isyak, sembahyang dah witir 3 rakaat, tiba-tiba bangkit pukul 4.30, semayang tahajud 2 rakaat, 6 rakaat. Umpamanya semayang hajat 2 rakaat, contohnya semayang lagi tidak boleh. La witrani fi lailatin. Tidak ada witir dalam satu malam. Semayang dah witir isyak tadi, maka sembahyang sahaja sunat tersebut. Jangan beranggapan bahawa bila sudah witir tidak boleh lagi kita menunaikan solat sunat. Tidak betul. Jangan beranggapan bahawa apabila sudah solat sunat witir, kita mesti menggenapkan dahulu baru boleh sembahyang. Ini semua tidak betul. Yang betulnya ialah bangkit sahaja, semayang meskipun 2 rakaat di malam hari, pukul 4.30, pukul 4.40, pukul 5 tersebut, kerana salat witir ini salat yang penutup. Dan jikalau engkau berazam untuk bangkit sembahyang malam, sembahyang tahajud, maka akhirkan sembahyang witir. Tetapi bila kita yakin kita dapat bangun pada pukul dini hari tersebut, kita takhirkan witir tersebut lebih aula, lebih afdal, kerana dia menjadi penutup kepada segala solat sunat kita yang kita kerjakan bermula daripada siang hari sehingga ke malam hari di petang dan juga malamnya itu. Kemudian setelah itu adalah engkau mengisi waktu dengan banyak bermuzakarah ilmu dan mutalaah kitab, dan janganlah engkau suka membuang waktu dengan bermain-main, bahkan berusahalah supaya engkau dapat menjadikan amalan kebaikan yang menyedahi segala pekerjaanmu pada akhir hari itu, kerana segala amalan itu dinilai mengikut yang akhir sekali. Innamal a'malu bil khawatim. Bagaimana kita pada hari ini sudah banyak zikirnya, bukunya, maksuratnya, surah-surah al-munjiyatnya, manzilnya dijual di kedai. Pada hari ini adanya lagi ratibnya, ratib al-haddadnya, hizib Imam Nawawinya, hizib Abu Hasan Asy-Syadzilinya, Masya Allah. Istighfar pendeknya, istighfar sayyidul istighfarnya. Cuma atas kita sahaja bagaimana kita nak mendidik jiwa kita supaya istiqamah. Kita nak konsisten dengan amalan-amalan ini. Istighfarnya, tidak kira lelaki ataupun wanita, kita sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di kalangan min zakarin wa unsa, di kalangan wanita yang lelaki yang beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ia menjadi medan muhasabah kepada kita untuk kita sama-sama melipat gandakan amal-amal kebaikan kita. Biarlah lidah dan mulut kita ini sentiasa lebih banyak di siang hari, di malamnya itu memperkatakan benda-benda yang elok, yang baik. Lemah basah lidah lembut kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, mentazimkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipayungi dengan rahmat, diserami dengan rahmah Allah Subhanahu wa taala, sentiasa menjadikan hati kita ini tenang. Akhir sekali Allah Taala menyebut ala bizikrillah tatmainnul qulub. Satu terapi jiwa yang tidak ada ubat yang paling mujarab, iaitulah ketenangan jiwa. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah tersebut, tatmainnul qulub, dapat menenangkan jiwa-jiwa yang keluh kesah dan sebagainya. Mudah-mudahan menjadi muhasabah kepada kita semua. Sekadar itu, wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Zainah